A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran. Kita sambung ayat 172. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 169, ayat 170 dan 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima, ayat 170, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 171, yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Jadi pengajaran ni kita digabungkan tiga ayat sekaligus. Ayat 169, 170 dan 171. Pengajarannya disekalikan. Okey, pengajarannya yang pertama, kelebihan besar sesiapa yang dibunuh pada jalan Allah. Kelebihan besar bagi siapa yang dibunuh pada jalan Allah atau mati syahid. Kerana mereka sebenarnya adalah hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dorongan agar orang yang beriman berlomba untuk berjihad pada jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimah Allah dan untuk mendapat gelaran syahid.
Yang ketiga, orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya. Kecuali hutang. Ditunjukkan tempatnya di syurga. Diselamatkan daripada fitnah dan azab kubur. Dapat memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Diselamatkan daripada suasana yang menakutkan pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Serta dipakaikan mahkota yang setiap permatanya lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Yang keempat dah. Yang keempat, orang yang mati syahid sentiasa hidup di sisi Tuhannya dan sentiasa diberi rezeki. Di alam barzakh. Yang keenam, yang kelima, sekiranya orang yang mati syahid mendapat kelebihan yang sangat besar, maka para nabi dan siddiqin kedudukan mereka jauh lebih tinggi dan lebih baik dari orang yang mati syahid. Yang keenam, orang yang mati syahid ada perasaan. Iaitu mereka sentiasa gembira dan seronok dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Yang ketujuh, orang yang mati syahid sangat ingin
untuk melihat saudaranya yang masih hidup agar mereka juga mati syahid dan mendapat kelebihan yang sama. Yang ke-8, orang yang mati syahid tidak ada rasa takut apa yang akan berlaku, kerana mereka telah selamat daripada azab kubur, dan suasana menakutkan di pada mahsyar. Bahkan roh mereka telah pun berada di dalam syurga. Dan mereka juga tidak rasa sedih. Dan mereka juga tidak rasa sedih di atas apa yang telah mereka tinggal. Kerana mereka mendapat yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Yang ke-9, tidak ada satu pun amal orang yang beriman sia-sia. Semuanya akan diberi balasan oleh Allah. Berlipat kali ganda, walaupun sebesar zarah. Yang ke-10, kelebihan iman. Kelebihan iman kerana ia adalah sebab manusia mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita sambut ada buah rakyat seterusnya. Okey, malam ni kita sambung ayat 172. Kaitan ayat malam ni dengan ayat yang sebelum ialah ayat malam ni masih dalam tentang cerita peperangan Uhud. Dan kalau ayat lepas menceritakan bagaimana para sahabat termasuk Rasulullah ditimpa lebih kurang kekalahan ataupun ditimpa musibah yang menyebabkan 70 sahabat mati syahid dan Rasulullah sendiri luka dan cedera.
Dan juga Allah begitu antara sebabnya ialah sebab mereka mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila mereka dah macam kalah disebabkan mereka langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana perasaan sahabat ketika itu? Bahkan di peringkat akhir sebahagian besar sahabat lari. Lari kelang kabut meninggalkan Rasulullah. Walaupun Rasulullah memanggil para sahabat, ilayya ya ibadallah, datang kepadaku wahai hamba Allah. Tapi sebahagian besar sahabat lari juga. Itu satu benda yang sangat-sangat menyedihkan mereka, apa yang telah berlaku. Dan cuba bayangkan satu perasaan mereka ketika itu. Yang kedua, bagaimana mereka nak balik ke Madinah, nak hadapi orang Madinah. Sebab kekalahan dalam peperangan Uhud, lebih tepatnya punca mereka sendiri. Allah kata, Qul huwa min anfusikum. Puncanya diri kamu. Jadi perasaan sahabat tu sedih, duka cita, kecewa. Maka rentetan daripada itu Allah nak hiburkan hati sahabat yang tengah bersedih. Itulah Allah dengan orang beriman. Salah juga. Allah tegur juga. Allah cela juga. Tapi Allah tak biarkan sahabat orang beriman sentiasa dalam kesedihan. Jadi ayat malam ni Allah nak hiburkan hati sahabat yang kecewa, yang sedih. Supaya sahabat bila balik ke Madinah tak rasa malu untuk berhadapan dengan yang lain. Dan juga Allah nak orang musyrikin Mekah ni mereka gembira tak berpanjangan. Orang beriman tak sedih berpanjangan, orang kafir Quraisy tak gembira berpanjangan. Okey, kita tengok bagaimana cara Allah nak hiburkan hati orang beriman. Okey. Setelah selesai peperangan, logiknya orang musyrikin Mekah, tentera musyrikin akan rampas barang rampasan daripada tentera Islam dan mungkin akan menawan beberapa ramai tentera. Beberapa ramai tentera Islam kan, logiknya. Tapi tak berlaku. Tentera kafir tak merampas harta daripada tentera Islam dan mereka juga tidak menawan tentera Islam. Seorang pun tak ditawan. Begitu juga sepatut mereka pergi serang sampai masuk ke Madinah sebab mereka dah diambang kemenangan. Kan? Tapi ditakdirkan Allah, mereka patah balik. Jadi setelah Nabi dan para sahabat balik ke Madinah, Nabi mengutuskan Ali bin Abi Talib, kamu pergi cek, tengok tentera musyrikin Mekah ni, sama ada mereka menuju ke Mekah ataupun mereka masih di situ ataupun mereka sedang bersiap nak serang balik ke Madinah. Nabi bagi petunjuklah. Kalau mereka naik unta dan mengabaikan kuda, maka mereka bermakna menuju ke Mekah. Tapi kalau mereka menaiki kuda dan mengabaikan unta, makna mereka nak serang kita. Bila nak serang, dia naik apa? Kuda. Okey, bila Sayyidina Ali pergi cek, tengok Abu Sufyan dengan tentera dia naik unta. Mana mereka menuju balik ke Madinah. Ke Mekah. Kemudian, di pertengah jalan, Abu Sufyan dihasut oleh tenteranya. Tenteranya kata apa? Tak berbaloi. Kita nak kata kita menang pun, tak ada harta rampasan yang kita dapat. Tak ada tawanan perang yang kita dapat. Tapi pada zahirnya nampak macam kita menang, kita tak kalah. Jadi kenapa kita tak, sekarang tentera Islam daripada 700, dah mati 70 kan? Tinggal berapa? 630. Jadi kita boleh kalahkan dalam bilangan 700, dalam keadaan mereka masih sihat dan tidak cedera. Sekarang dah bilangan mereka dah berkurangan, tinggal 630. Dan mereka cedera, ramai yang cedera. Jadi kenapa kita tak serang mereka habis-habisan sampai kita masuk Madinah dan kita mengalahkan mereka di Madinah. Mereka hasut Abu Sufyan. Kan? Betul kan? Logik kan? Barulah kita dikatakan menang.
Jadi Abu Sufyan terhasut, maka dia pun patah balik. Dan malaikat Jibril beritahu Rasulullah, sekarang Abu Sufyan dengan tentera dia patah balik untuk menyerang kamu. Maka Nabi pun bagi arahan kepada semua tentera Islam yang terlibat dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu. Hari Sabtu 15 Syawal. Lima belas Syawal Nabi dah berperang. Kita 15 Syawal masih open house. Okey. Jadi dalam pusingan pertama tentera Islam menang pada hari Sabtu. Lebih kurang 3 jam je. Tapi sebab melanggar perintah Rasulullah, di sebelah tengah hari atau petang tentera Islam kalah. Okey. Kemudian bila dah habis balik ke Madinah, malaikat Jibril begitu Rasulullah, Abu Sufyan dengan tentera dia patah balik nak serang balik untuk berserang habis-habisan. Maka hari Ahad 16 Syawal. Tahun berapa hijrah ni? 3 hijrah. Nabi pun arah pada para sahabat semua yang terlibat dalam peperangan Uhud semalam, hari Sabtu, sahaja kena pergi berperang semula. Seorang pun yang tak pernah pergi di Madinah, yang sihat walafiat, Nabi tak benarkan langsung. Kecuali ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Kenapa Nabi benarkan Jabir seorang? Bahkan Abdullah bin Ubay pun dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami nak ikut balik berperang." Nabi kata, "Tak boleh. Yang dibenarkan hanya yang terlibat di peringkat awal saja. Kamu dah ponteng, kamu dah lari kan? Tak boleh." Tapi Nabi benarkan seorang, iaitu Jabir bin Abdullah. Tahu sebab apa? Sebab bapa dia Abdullah bin Amr bin Haram, sebelum peperangan Uhud, bapa dia ada 7 anak perempuan. Jadi dia beritahu pada Jabir anaknya, "Kamu tunggu adik-beradik kamu perempuan ni 7 orang. Aku nak pergi berperang." Sebab 7 adik-beradik perempuan, mestilah ada seorang lelaki menjaga. Kalau kita kedua-dua pergi, siapa nak jaga adik-beradik kan? Siapa nak jaga anak saya? Okey, Jabir setuju. Tengok seorang bapa ada 7 anak perempuan. Kita ada berapa alasan tu kalau ada 7 anak perempuan untuk tidak pergi berperang? Kemudian bapa dia Abdullah bin Amr bin Haram mati syahid dalam peperangan ni, termasuk dalam 70 yang mati syahid. Dan bila Nabi isytiharkan peperangan kali kedua hari Ahad, Jabir minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang pertama ni aku berkata nak pergi, tapi aku utamakan bapa aku. Aku memang nak pergi. Kalau bapa aku tak pergi, memang aku pergi. Jadi izinkan aku untuk pergi kali kedua." Nabi benarkan. Yang lain seorang pun Nabi tak benarkan. Jadi soalan, kenapa Nabi hanya benarkan yang pernah pergi berperang semalam, dan mereka tu hampir semua cedera, penat, letih, lembek dah. Sepatut nak berperang mesti apa? Kuat, sehat kan? Ambil tenaga dulu, berehat dulu, tidur dulu kan? Kenapa Nabi kerah yang dah cedera, yang dah penat, yang dah letih ni? Itu yang benar ikhlas. Tapi yang tak pergi bukan mestinya tak ikhlas. Tak, yang lari itu yang munafik je. Yang 630 tu. Yang 630. Apa dia?
Tak, Osman lari, tapi dia terlibat dalam tentera dan Nabi benarkan. Semua yang terlibat, walaupun lari, Nabi kerahkan. Yang Nabi tak benarkan, yang memang tak pergi daripada awal lagi. Termasuklah yang munafik yang tarik diri tu. Faham? Jadi soalannya, kenapa Nabi kerah yang dah penat, yang dah cedera ni? Logiknya kalau yang cedera, buat apa dulu? Rehat ataupun pergi rawat dulu kan? Lepas balik berdakwah lembek je, tiba-tiba ustaz kata, jom pergi berdakwah. Semua tak boleh pergi kecuali yang pergi semalam. Zalim ke tak? Ha? Nampak macam zalim lah. Tapi tak berani cakap zalim kan, sebab Nabi buat kan. Jadi kenapa? Kita pernah tak dengar peperangan ni? Dia panggil peperangan Hamra Al-Asad. Hamra Al-Asad. Ini nama tempat. Lebih kurang 8 km daripada Madinah. Tak jauh daripada Bir Ali. Kenapa dinamakan peperangan Hamra Al-Asad? Sebab berlaku di tempat ini yang bernama Hamra Al-Asad. Pernah dengar? Tak pernah kan? Pasal apa tak pernah dengar? Ha? Kan ikut kuliah maghrib setiap malam kat masjid tu. Okey. Jadi soalan, kenapa Nabi hanya benarkan yang dah terlibat, yang memang cedera, yang memang penat ni? Macam tak masuk akal kan? Nak berperang dalam keadaan penat, letih, cedera. Ha? Strategi apa? Kalau strategi, carilah yang sihat, yang kuat kan? Yang sakit, cedera, pergi rawat dulu. Ha? Satu. Yang kecewa siapa dia? Yang kalah ni lah. Yang hadir dalam peperangan, yang kecewa. Jadi mereka rasa bersalah sebab mereka langgar perintah Rasulullah. Maka Allah nak bagi peluang pada mereka supaya tebus kesalahan tersebut. Yang tak pergi langsung dalam peperangan tak rasa bersalah, kan? Tak rasa kecewa, dan mereka tak akan disalahkan sebab mereka tak terlibat dalam peperangan. Yang akan disalahkan yang ni. Jadi yang sepatut diberi peluang untuk menebus kesalahan ialah yang terlibat ni. Supaya apa? Supaya yang terlibat ni rasa kalau mereka berperang kali kedua dan mereka menang, mereka rasa apa? Mereka rasa lega, mereka rasa satu nikmat yang besar yang mereka dapat. Jadi itu cara Allah nak hiburkan hati mereka. Pelik tak? Nak hiburkan dengan cara apa? Pergi berperang kali kedua dalam keadaan kamu penat dan cedera. Kita tak boleh nak fikir cara Allah hiburkan orang yang beriman. Bahkan ada sahabat, bila Nabi seru ni, tak ada seorang pun yang engkar. Tak ada seorang pun yang engkar. Ada yang cedera. Dalam satu hadis mengatakan, aku cedera dan kawan aku pun cedera. Kadang-kadang masa nak pergi kali kedua tu, aku tak larat kawan aku papah aku. Kadang-kadang kawan aku tak larat, aku pula papah dia. Sampai begitu. Benda ni kita mungkin tak berlakulah, kan? Zaman kita ni. Sebab apa ni mereka bersungguh-sungguh? Sebab pengajaran yang paling besar, mereka kalah sebab engkar perintah Rasulullah. Sekarang mereka, Rasulullah perintah kali kedua. Allah nak test. Kamu ambil pengajaran ke tak? Jadi dia lupa dah, cedera ke, penat, letih, lupa dah. Sebab apa? Dalam kepala dia, kalau kami tak taat, musibah lagi besar. Musibah lagi besar daripada kami pergi berperang kali kedua dalam keadaan penat. Okey. Jadi Allah puji sahabat yang menyertai perperangan Uhud, bahkan untuk kali kedua. Allah kata apa? Allazina, orang-orang yang istajabu. Apa makna istajabu? Mereka menyahut ataupun mentaati, menerima.
Yang juga bermakna ajaba, menjawab seruan Rasulullah. Seruan siapa ni? Lillah, kepada. Oh, tulis besar baru okey. Nampak clear tak? Ya. Yalah, yang kecil dah clear, yang besar lagi clear kan? Kepada Allah. War Rasul, dan Rasul. Bila ni mereka sahut seruan Allah dan Rasul? Bila ni? Min, dari ba'di, setelah ma asabahum, apa yang telah menimpa mereka. Al-Qarhu. Al-Qarhu kita dah jumpa ayat 140. Apa makna dia? Al-Qarhu makna dia? Al-Qarhu. Satu makna cedera. Kalau qaf baris atas, dia boleh baca dua bacaan. Asabahum al-qarhu. Yang kedua, asabahumul qurhu. Qaf baris depan. Bila qaf baris atas, makna dia cedera. Kalau qaf baris depan, al-qurhu, makna dia kesakitan. Kesakitan akibat cedera. Beza tak? Beza. Qarhu cedera je, tapi qurhu nak cerita sakit disebabkan luka. Jadi makna berbeza hanya kerana baris. Baris atas dengan baris depan je. Kan? Ada tak bahasa Melayu makna berbeza sebab baris berbeza? Baris pun tak ada. Okey. Jadi Allah puji para sahabat ni, orang beriman. Sebelum ini Allah macam menegur lah kan. Sebab tak taat perintah Allah, inilah puncanya kamu kalah. Sekarang Allah puji orang yang sama. Allah kata apa? Orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasul. Menyahut seruan Allah, dah hebat dah. Lagi hebat apa dia? Dia sahut seruan Allah bila tu? Setelah cedera parah. Kalau sahut seruan Allah dan Rasul ketika sihat, biasalah kan. Ini ketika cedera, patah, luka, Nabi sendiri patah gigi, tiba-tiba semua pakat berobok nak pergi. Luar biasa kan? Ini dia panggil apa ni? Yang ada satu ayat Allah kata, sifat Nabi dan orang beriman. Bila selesai satu kerja, bukan Allah kata berehat, Allah kata buat lagi satu kerja sampai penat. Siapa ingat ayat apa? Faiza faragta fansab. Cuba terjemah. Surah apa ni? Insyiraka wa duha. Okey, cuba terjemah. Faiza, maka apabila faragta, kamu telah selesai. Selesai apa ni? Allah tak sebut. Sebab tu bila Allah tak sebut umum, bila umum ulama mentafsirkan berbagailah. Ada mengatakan apabila kamu telah selesai urusan dunia, fansab, maka terus buat kerja akhirat. Allah tak kata fa'mal,
Apa makna fansab? Nasabu makna penat. Makna apa? Buat kerja akhirat sampai penat. Kalau buat kerja fa'amal. Tapi fansab makna apa? Buat kerja sampai penat. Ataupun tafsir yang lain, apabila kamu selesai satu kerja, terus buat kerja yang lain. Apa petunjuk yang menunjukkan terus? Tidak ada waktu rehat dan fa. Apa makna fa? Lalu. Terus. Kalau ada tempoh, Allah guna perkataan apa? Summa. Fa iza faragta summa. Okey, boleh rehat. Sekarang Allah kata fansab. Ni. 15 Syawal, hari Sabtu. Selesai tak peperangan? Kalah kan? Cedera kan? Tiba-tiba hari apa yang Allah perintah pergi lagi berperang? Besok kan? Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Apa pengajarannya? Apa pengajaran? Pengajaran untuk kita lah, bukan untuk orang lain. Orang beriman sentiasa patuh dan taat pada perintah Allah dan Rasul. Tak kira dalam keadaan apa pun. Bunyi macam biasa je. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 214. Surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Okey. Okey, cuba tadabbur ayat ni. Jadi saya tanya tadi apa pengajaran yang paling besar untuk kita kan? Ini pengajarannya. Allah kata am hasibtum, adakah ataupun apakah kamu kira, kamu sangka, kamu rasa antadkhulu, kamu dapat masuk jannah, syurga, walamma, sedangkan ataupun padahal belum datang kepada kamu masal, seumpama yang datang kepada allazina, orang-orang yang khalau, orang-orang yang sebelum kamu. Adakah patut kamu berfikir kamu dah menjadi ahli syurga, sedangkan ujian yang datang pada mereka yang terdahulu belum datang kepada kamu? Maka kita pun tanya, apa ujian tu? Allah bagi tahu. Pertama, massathumul ba'sa'u, mereka ditimpa mereka ditimpa al-ba'sa. Apa makna al-ba'sa? Malapetaka apa ni? Malapetaka apa ni? Harta benda. Wad-darra, dan apa beza ba'sa dengan darra? Ba'sa ni lebih kepada harta, miskin. Darra lebih kepada fizikal, sakit, cedera. Dua. Yang ketiga,
Orang dahulu juga ditimpa wazulzilu. Mereka digoncang perasaan mereka. Takut kalah kan. Sampai tahap apa ni? Hatta sehingga yaqular rasul. Sehinggalah berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul. Kenapa Rasul dan orang beriman bersamanya berkata? Ini menunjukkan orang beriman dengan Rasul mesti sekata. Apa yang Rasul kata, itulah yang orang beriman kata. Tak boleh berbeza. Sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata. Apa kata mereka? Mata nasrullah. Bila lagi nak datang pertolongan Allah? Setelah bila tu mereka bertanya, bila nak datang pertolongan Allah? Bila tu? Setelah mereka ditimpa baksa. Yang kedua, darra. Yang ketiga, zulzilu. Kita kadang-kadang baksa pun tak ada, darra pun tak ada, zulzilu pun tak ada. Syekh tanya, bila kita nak menang ni? Kan? Patut tak soalan tu? Soalan belum tiba masanya. Jadi kalau nak tanya soalan tu, setelah ada 3 benda ni. Maka Allah pun jawab. Ala, ingatlah, inna nasrallah, sesungguhnya pertolongan Allah. Allah tak kata, okey, sekarang datang. Tak, dekat. Belum lagi. Kan? Boleh? Jadi pengajar rakyat ni Allah nak beritahu apa? Penyakit orang beriman, perasan dia ahli syurga. Dia solat malam, dia puasa sunat, dia pergi umrah, dia pergi haji. Dia bersedekah, dia pun rasa dia ahli syurga. Sedangkan tak ada hujan, kemiskinan pun tak ada, penderitaan, tubuh badan pun tak ada, dan perasaan pun tak ada hujan. Tiba-tiba dengan macam tu je dia berangan untuk masuk syurga. Adakah patut? Nabi dan para sahabat ada tak tiga-tiga ni? Al-Ba'sa ada. Semua para sahabat kena tinggal tak harta. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Asalnya di Mekah dia kaya, tapi bila diperintah hijrah, dia tinggal ke dia bawa harta? Dia tinggal. Salman Al-Farisi bila pergi ke Mekah, dia beriman, dia berniaga, dia jadi orang kaya. Tapi bila dia nak berhijrah, dia nak bawa harta semua. Maka ditahan oleh orang Quraisy. Kamu nak ke mana ni? Ke Madinah. Oh, tak boleh. Kalau nak juga ke Madinah, tinggal semua harta kamu. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku nak Allah dan Rasul, kamu nak harta, ambil. Kan? Dan semua para sahabat berhijrah, tinggal harta, tinggal tanah air. Kemudian bila pergi, mana mereka dah miskin tak? Ya. Sebab tu yang menolong mereka ialah orang Ansar, sebab mereka sehelai sepinggan. Bila pergi ke Madinah, apa pula berlaku? Adakah mereka berehat? Tak. Mula berperang, Ghazwatul Badar. Lepas Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Lepas Ghazwatul Uhud, Khandaq, Ahzab, Tabuk dan sebagainya. Tak berehat. Maka layak tak para sahabat mendapat surga? Sebab itulah bila saya tak ada buat yang ni, bila baca sejarah, baca hadis, saya rasa, layak tak aku masuk surga ni? Relax je kan? Sama ada kita mengajar ataupun kita belajar, bila aircon, betul? Mana sumbangan kita pada agama? Mana sumbangan kita untuk berjihad pada jalan Allah? Dari segi masa kita, tenaga kita, duit kita, berapa banyak kita sumbangkan? Dengan solat, pergi ke masjid, dengan pergi kelas, dengan pergi haji, pergi umrah, kita berangan-angan nak masuk surga. Buka surah Al-Ankabut ayat 2. Okey. Ahasiban nas. Adakah patut? Hasibah menyangka manusia. Tadi Allah cakap khusus kepada orang beriman, ini kepada manusia. Adakah patut manusia an yutraku? Adakah manusia sangka mereka akan dibiarkan? Dibiarkan untuk apa? An yaqulu amanna.
Dibiarkan dengan mereka mengaku, mereka mendakwa, amanah, kami dah beriman. Sedangkan wahum la, adakah patut dia ingat dengan dia ucap kami dah beriman, kami dah pergi umrah, kami dah jaga solat 5 waktu, kami dah sedekah. Adakah patut mereka mendakwa mereka telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Cuba tengok ayat 3. Dan Allah beritahu walaqad. Apa makna walaqad? Bila sebut walaqad ada satu huruf qasam, iaitu wallahi. Allah bersumpah demi Allah. Yang kedua lam, pasti. Yang ketiga qad, sesungguhnya, makna 3 penegasan. Bila Allah sebut mula ayat dengan 3 penegasan, makna ya Allah nak begitu benda yang besar dan penting. Apa tu? Pasti demi Allah, sesungguhnya kami telah uji. Kami telah uji allazina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum mereka ni sebelum siapa? Orang umat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, iaitu umat-umat terdahulu. Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Musa dengan kaumnya. Dan hasil ujian apa dia? Fala ya'lamanna Allah. Hasilnya pasti sesungguhnya Allah tahu daripada ujian, iaitu allazina sadaqu, siapa yang benar-benar beriman. Kalau setakat sihat, belum tentu terbukti dia beriman. Kalau setakat kaya, belum tentu. Bila akan terbukti imannya benar ataupun bohong? Bila diuji dengan benda yang dia tak suka. Panas, sakit, demam, kena pergi berdakwah, kena maki, kena caci. Dan wala ya'lamanna, daripada ujian itu Allah tahu siapa sebenarnya kazibin. Dan daripada peperangan Uhud, Allah tahu tak siapa sebenar sahabat yang beriman dan siapa yang berdusta? Tahu? Terang-terang kan? Bukan sikit tu, 300 orang. 300 orang. Okey, kita balik pada ayat kita. Maka untuk orang ni yang menyahut seruan Allah dan Rasul untuk kali kedua, walaupun cedera parah, apa Allah bagi pada mereka? Sebenarnya berlaku tak peperangan ni? Berlaku tak peperangan? Tak berlaku. Sebab dia cerita dia panjang. Ada seorang lelaki, Ma'bad. Bila dia dapat tahu orang Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan nak datang serang kali kedua, dia beritahu Rasulullah. Dan dia dah telah masuk Islam. Maka Nabi pun bagi tahu, kamu dah masuk Islam kan? Ya. Orang Quraisy tahu tak kamu masuk Islam? Tak. Boleh tak kamu tolong bagi tahu kepada orang musyrikin Mekah, tentera Quraisy di bawah Abu Sufyan, bagi tahu mereka apa dia? Kami telah bersiap dengan semua penduduk Madinah untuk serang mereka balik. Betul ke tipu? Halal ke haram? Halal. 3 tempat boleh tipu kan? Pertama? Yang pertama. Yang 2 lagi biarlah. Al-harbu khad'ah. Peperangan adalah bila Abu Sufyan dengar Nabi bersiap dengan semua penduduk Madinah, Allah campak dalam hati mereka, takut, mereka cabut lari. Jadi peperangan tu tak berlaku. Jadi Allah puji apa dia? Lillazina, bagi orang-orang yang ahsanu, mereka berbuat baik. Minhum, dari kalangan mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa. Apa beza ahsanu dengan taqwa, wattaqau?
Allah sebut dua kan. Bagi mereka yang berbuat baik, satu. Yang kedua, bertakwa. Dalam tafsir mengatakan ahsanu ialah mentaati perintah Allah. Wattaqau, meninggal larangan. Ini buat yang Allah suruh, yang ini tinggal yang Allah larang. Maka bagi mereka pada ajrun azim. Semalam apa dia nak ajrun? Upah yang besar. Kenapa upah ni besar? Kenapa upah besar? Sebab dia daripada Allah yang Maha Agung. Jadi nak tahu upah kecil ke besar, tengok siapa yang bagi. Okey. Jadi kalau nak ganjaran besar di sisi Allah, kena buat dua benda. Satu, buat je apa yang Allah perintah. Yang kedua, tinggal apa yang Allah larang. Dalam semua keadaan, termasuklah ketika ni. Ketika cedera ke apa ke, susah kan? Kita biasa kalau dah bekerja, ini bekerja untuk urusan dunia, penat. Biasa kita nak berehat kan? Itu urusan dunia. Kalau buat kerja agama, penat. Lagi kita nak berehat kan? Sebab apa? Sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik. Bagilah peluang ke berehat. Betul kan? Boleh tak bila kita buat kerja dakwah, kita penat. Lepas tu ada orang nak sambung kerja kita. Kita kata, tak apa, saya boleh teruskan. Awak ni dah penat, tak apa. Lagi penat, lagi saya suka. Ada jumpa orang macam tu? Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang jumpa kan, kadang-kadang tak pernah jumpa. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dan layak masuk syurga Allah. Sebab tu kita tengok, kalau ikut fakta sejarah, sahabat Nabi semua yang terkumpul sebelum Nabi wafat, lebih kurang 100,000 sahabat Nabi. Tapi kalau ikut fakta sejarah, yang mati di Madinah hanya lebih kurang 10,000 je. 90,000 lagi ke mana? Pergi buat umrah ke pergi buat haji? Semua pergi berdakwah, semua pergi berjihad dan semua mati di luar. Walaupun mereka tahu bahawa mati di Madinah ada kelebihan. Ibadat di Madinah kelebihannya 1000 kali ganda. Tapi mereka tahu yang tu sunat. Yang pergi berdakwah wajib. Mana boleh beza antara wajib dengan sunat? Berapa ramai manusia yang pulun benda yang sunat mengabaikan yang wajib. Bahkan Nabi kata, kalau aku beriktikaf di masjid aku selama sebulan, maka aku lebih cinta, aku lebih suka pergi berjalan menunaikan hajat saudaraku daripada aku beriktikaf di masjid aku sebulan. Besar tak beriktikaf di masjid Nabi sebulan? Dengan solat, dengan puasa, dengan zikir, dengan macam-macam kan? Tapi Nabi kata besar macam mana pun, besar lagi pahala pergi keluar bantu orang. Walaupun mungkin setengah jam sahaja. Itu susah nak masuk tu. Betul? Sebab tu ramai manusia sanggup habis beribu-ribu untuk buat umrah untuk dirinya. Kan? Tapi untuk buat masjid ke untuk bantu orang, agak-agak sukar. Betul kan? Ramai manusia sanggup keluarkan duit ratus ribu untuk apa? Beli kereta, bina rumah, renovate rumah kan? Tapi bila untuk dakwah ni, susah. Sedekah yang paling besar, yang paling Allah suka ialah yang membantu orang tu. Yang manfaat dia melebar kepada orang lain. Berbanding dengan ibadat peribadi, dia pahala setakat dia sahaja. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Okey, ayat seterusnya, allazina. Allah nak puji lagi sahabat yang terlibat dalam peperangan Hamra as-Sauda, Hamra al-Asad.
orang-orang yang qala telah berkata lahum kepada mereka an-nas manusia. Apa dia? Inna sesungguhnya an-nas manusia qad jama'u telah mengumpul bagi kamu fakhshawhum maka takutlah kepada mereka. Okey, apa maksud ayat ni? Yang berkata ni telah berkata kepada mereka iaitu tentera Islam, sahabat Nabi. Apa yang mereka, siapa yang berkata ni? Ada dua pendapat. Pertama, Nu'aim. Nu'aim bin Mas'ud. Masa ni dia belum beriman. Yang kedua, pendapat kedua, wafdun, rombongan daripada min Abdul Qais, daripada Mekah. Jadi Abu Sufyan dengan tentera dia transit kat mana tadi? Hamra As-Sauda, ataupun satu lagi nama Raiha. Dia berhenti kat situ sebab apa? Sebab Abu Sufyan dikutuk oleh orang bawah dia. Kamu ni kenapa nak tinggal macam tu je? Kenapa tak serang habis-habisan? Okey? Maka mereka fikir nak serang balik Mekah secara habis-habisan. Jadi mereka nak menakutkan orang yang beriman. Maka dia utuskan Nu'aim bin Mas'ud. Masa ni dia belum beriman. Boleh tak kamu cakap pada Muhammad? Cakap apa ni? Ni. Kami manusia tu ialah Abu Sufyan dengan tentera lah telah berkumpul begitu ramai untuk serang kamu balik. Tujuannya apa tu? Psikologi kan? Supaya tentera Islam takut. Dan dijanjikan kepada Nu'aim ni 10 ekor unta. Kalau kamu sampaikan mesej ni yang boleh menakutkan tentera Islam, kamu akan dapat 10 ekor unta. Dan kita tahu kalau kita baca sejarah dalam peperangan Ahzab, Nu'aim ni masuk Islam, dia juga memperandakan tentera musuh dan akhirnya tentera musuh kalah. Sebab apa? Antara sebab dia nak balas jasa, bukan jasa baiklah, jasa jahat dia dulu. Dulu dia buat jahat, sekarang dia nak balas. Ada juga pendapat mengatakan yang berkata ni ialah rombongan daripada Abdul Qais. Dia lalu daripada Mekah ke Madinah. Bila lalu depan Abu Sufyan, Abu Sufyan bertanya, kamu nak ke mana ni? Nak ke Madinah. Okey, aku nak minta tolong ni. Boleh tak tolong cerita pada Muhammad dengan tentera dia bahawa kami sedang bersiap sedia dengan kumpulan yang ramai untuk serang balik mereka. Tolong sampaikan mesej ni dan kami akan bagi upah. Maka dia kata, okey, beres. Jadi yang berkata, orang-orang yang ni, Nu'aim ataupun rombongan daripada Abdul Qais berkata kepada tentera Islam. Apa mereka kata? Abu Sufyan dengan tentera sedang bersedia untuk menyerang kamu. Tujuannya untuk? Okey, apa perasaan orang beriman bila sampai mesej ni? Mereka bilangan dah semakin kurang. Lepas tu cedera. Lepas tu penat, letih. Kan? Tiba-tiba dengar pula mesej masa ni. Apa sikap orang beriman? Fazadahum tak boleh padam.
Oh, tak boleh. Silap. Okey, fazadahum, maka zadat. Apa dia zadah? Bertambah. Kepada mereka, iaitu kepada tentera Islam, imanan, keimanan. Dan waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah. Hasbunallah biasa kita bacakan zikir kan. Apa makna hasbuna? Kafina, cukuplah bagi kami Allah. Kami tak perlu manusia, tak perlu tentera, tak perlu senjata. Kalau Allah bantu kami, cukup. Dan yang kedua, wa ni'mal wakil. Sebab apa? Allah dah cukup bagi kami. Sebab Allah sebaik-baik wakil. Wakil ni mana? Pentadbir, pengurus, penjaga. Betul tak? Betul. Kata Abdullah bin Abbas, bila dikata pada tentera Islam, takutlah pada tentera musuh yang ramai, maka orang Islam menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan begitu juga bila Nabi Ibrahim nak dicampak ke dalam api, maka inilah senjata Nabi Ibrahim AS, iaitu ucapan yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi bila kita dalam ketakutan, elok dibacakan zikir ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Takut pada siapa ni? Takut pada? Tak. Takut pada musuh. Takut pada azab Allah. Taat pada perintah Allah. Okey. Di sini menunjukkan apa ni? Kenapa dalam keadaan tentera Islam yang bilangan semakin berkurang dan mereka cedera dan penat letih, tiba-tiba dapat berita tentera musyrikin lagi ramai, lagi bersedia, tiba-tiba mereka bukan semakin takut tapi iman semakin meningkat. Kenapa? Apa dia? Mereka yakin tak mereka akan menang? Walaupun mungkin tentera kafir itu mungkin semakin bertambah. Mereka yakin tak mereka akan menang? Dari mana keyakinan tu? Ketaatan. Sebab mereka dah ambil pengalaman. Mereka kalah yang lepas. Bukan sebab bilangan mereka tak ramai. Bukan sebab musuh kuat. Tapi sebab langgar perintah. Sekarang kami dah taat. Tak ada masalah. Dengan ketaatan iman bertambah. Keyakinan semakin kuat. Boleh? Jadi semua yang takut-takut macam-macam ni sebenarnya puncanya apa? Mereka banyak langgar perintah Allah. Betul? Ya, betul. Semakin dia banyak dosa, semakin dia takut. Takut pada siapa? Bukan pada Allah. Takut pada manusia, takut pada bos, takut pada suami, takut pada anak. Macam-macam dia takut. Puncanya ialah dosa. Dan di sini juga menunjukkan iman itu boleh meningkat dan boleh menurun. Dengan cara apa? Iman bertambah dengan mentaati perintah Allah dan iman semakin kurang dengan melanggar perintah Allah. Satu. Yang kedua, cara nak tingkatkan iman. Kita semua ni, kalau saya cakap cara nak tingkatkan kewangan kita, semua tak percaya kalau saya cakap. Kan? Tapi semua pandai tak cara nak tingkatkan kewangan kita? Nak tambah duit dalam akaun kita. Semua tahu kan? Kau tak tahu? Jangan buat tak tahu. Duit kita 5 tahun yang lepas sampai sekarang meningkat tak? Kalau menurut tu sebab boros lah tu. Mana semua pandai cari. Berjaya tak berjaya nombor 2. Betul? Dan semua berusaha. Tak ada seorang yang duduk diam je. Kalau bab nak meningkatkan duit, semua usaha. Tapi kalau dalam bab meningkatkan iman, ramai tak berusaha sungguh-sungguh ataupun cara yang salah.
Okey, sekarang saya nak tanya. Apa cara selain pada takdilah, selain pada taat pada Allah? Apa selain pada itu cara nak tingkatkan iman kita, nak mantapkan iman kita? Ha? Kalau boleh bagi dalil sekali. Ha? Tengok tanda-tanda? Ada dalil? Dalilnya surah apa, ayat apa? Pilih kawan, Ustaz. Pilih? Pilih kawan. Ada dalil? Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman baik. Itu hadis Nabi ke ayat entah? Hadis Nabi. Al-mar'u ala dini. Tapi itu dalil tu bukan menunjukkan iman meningkat. Itu dalil tu Nabi kata agama seseorang ikut kawan dia. Kalau kawan dia baik, dia baiklah, tapi belum tentu iman meningkat. Imam meningkat yang wa'izah tulihat ayat di zadat iman. Yalah, ayat apa? Ingat baca ke? Allah kata innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang beriman. Iza zukirallah, apabila dia sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Makna kena selalu dengar nama Allah. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat Allah dan dia faham, maka ayat Allah meningkatkan imannya. Dengan tadabbur. Yang kita tadabbur malam ni, ada rasa tak iman meningkat? Sikit je. Kecil hati saya. Sebutlah banyak sikit. Dah ada setahun dah, takkan sikit. Ini ayat ke 173 dah. Okey, satu lagi. Kita tengok ciptaan Allah. Dalilnya apa? Siapa ni yang minta pada Allah nak tengok kebesaran Allah supaya iman dia semakin mantap dan bertambah? Siapa? Nabi Ibrahim AS. Dalam surah Baqarah kan, apa kata Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tolonglah tunjuk pada aku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Allah tanya, awalam tu'min, kamu tak percaya ke aku boleh hidupkan yang mati? Jawab Nabi Ibrahim, bala, aku memang percaya, memang kau boleh hidupkan. Cuma aku nak tengok cara supaya apa? Iman aku semakin bertambah. Jadi cara kedua, sentiasa memikirkan ciptaan Allah. Tengoklah burung. Ya Allah, hebatnya burung. Kecil, kan? Boleh terbang, minyak tak ada, pilot tak ada, kan? PKP pun dia terbang juga, kan? Allah suruh tak tengok burung? Suruh. Tengok langit, Allah suruh tak? Suruh. Tengoklah berkali-kali. Tengoklah pokok, kan? Bagaimana pokok di sekitar Bukit Jelutong. Ada beratus jenis pokok, beratus bentuk, berbagai warna. Hebat Allah. Hebat. Jadi antara kita tingkatkan iman dengan tingkatkan duit, yang mana lebih penting? Tak, duit. Sebab tu yang banyak usaha ialah kita tingkatkan duit. Okey, hafal doa ni. Hasbunallah. Dah hafalkan. Tapi bila kita baca zikir ni? Bila kita baca ni? Apa dia? Bila ada susah. Tapi yang ini lebih kepada bila dalam ketakutan. Sebab orang kafir nak menakutkan, inilah ubatnya. Beza, bila orang maklumat daripada orang kafir sampai pada orang Islam, iaitu mereka semakin ramai, semakin kuat, orang beriman, semakin bertambah iman. Tapi bila maklumat yang sama, Nabi minta seseorang sampai pada Abu Sufyan, tentera Islam telah bersedia dengan seluruh penduduk Madinah, mereka jadi takut. Itu beza dia. Sebab apa? Sebab mereka tak ada iman. Bila mereka bergantung pada bilangan, bergantung pada senjata, mereka akan takut. Tapi orang beriman bila bergantung pada Allah sahaja, mereka akan jadi kuat. Okey. Ada satu lagi ayat kan? Ayat ni pendek rasanya. Ada masa lagi?
Daripada 2 ayat, baik 3 ayat kan, supaya iman kita bertambah banyak sikit. Tambah sikit-sikit je, tambah banyak. Fanqalabu. Maka inqalabu apa dah? Mereka kembali. Mereka kembali. Siapa mereka ni? Para sahabat tentera Islam. Kembali daripada mana? Hamrah al-Asad. Tak berlaku peperangan kan? Mereka kembali dengan apa? Bini'matin. Dengan nikmat dari Allah. Dan wafadlin. Dan kurnia ataupun anugerah. Allah sebut dua-dua nakirah kalau kita belajar bahasa Arab. Nikmatin. Nakirah ke umum, tak ada alif lam. Fadlin umum. Apa beza umum dengan khusus? Kalau khusus ada alif lam, bin ni'mati wal fadli. Mana ada alif lam itu khusus. Bila tak ada alif lam, dia umum, iaitu apa saja nikmat. Di sini apa saja anugerah. Tapi dalam konteks peperangan ni, peperangan apa tadi? Hamrah al-Asad. Sahabat-sahabat balik daripada peperangan dengan nikmat daripada Allah. Apa nikmat tu? Nikmat apa? Tidak berperang. Kan, tak berlaku peperangan. Jadi badan mereka tak ada cedera, harta rampasan tidak dirampas. Yang kedua, balik dengan anugerah. Apa pula? Allah sebut dua tu. Anugerah dia mentaati perintah. Kegembiraan sebab taat perintah. Tapi Allah puji sebelum tu lagi. Yang tu Allah puji sebelum. Kalau ni'matin, ini salah satu tafsiran iaitu mereka tidak berperang. Nikmat tu tak cedera kan, tak ada siapa yang mati. Fadlin ialah mereka pergi berperang, tak jadi berperang tapi dapat pahala berperang. Faham tak? Dapat tak pahala berperang? 100% pahala jihad tanpa berperang. Ada dalil? Itu malah berfikir itu. Kan ada satu hadis, Nabi kata siapa yang sakit ataupun musafir, maka dia akan ditulis pahala untuknya sebagaimana ketika dia sihat, walaupun dia tak buat. Dan ditulis pahala sebagaimana dia tidak musafir, walaupun masa musafir dia tak buat pun amalan tu. Betul? Sebab apa? Sebab dia memang nak buat tapi sakit. Sakit menghalangnya, bukan sebab malas. Contohlah, dia selalu pergi salat berjemaah 5 waktu di masjid. Tiba-tiba sakit, dia tak boleh pergi sebulan. Dia memang nak pergi sangat. Dapat tak pahala salat jemaah selama sebulan walaupun dia di atas katil? Dapat tak pahala berjihad? Sebab dia nak pergi berjihad tapi tak berlaku peperangan, ditakdirkan. Dapat tak pahala? Besar. Boleh? Di sini juga Allah nak mengajar kita bahawa nikmat yang paling besar apa dia? Bukan harta, bukan pangkat, bukan kesihatan. Sahabat ketika ni sihat tak? Tak. Pahala yang paling besar ni, pahala dapat berjihad walaupun tak berlaku peperangan. Kemudian lam yamsashum, mereka tidak disentuh su'un, apa-apa keburukan. Mana tidak berlaku peperangan. Cedera pun tak, mati pun tak, harta pun tak dirampas. Dan wattaba'u, mereka ikut
Ridwan Allah. Apa makna sebelum ni dah ada ayat ni, ikut ridwan Allah. Apa makna ikut redha Allah? Ikut apa yang Allah redha. Allah puji ya. Allah puji ni orang yang baik di sisi Allah, ikut apa je yang Allah redha, bukan yang manusia redha. Walaupun semua orang tak suka, semua orang kutuk dia, tapi sebab yang tu Allah suka, dia pun buat. Ini Allah puji. Berbanding dengan orang yang buat apa yang manusia redha saja, walaupun Allah cela. Maka Allah ni, orang macam ni Allah buat apa? Kita dah baca hadis sebelum ni. Siapa yang buat untuk dapat redha manusia, walaupun Allah benci, apa akibatnya? Allah serah orang tu kepada manusia. Lantaklah kamu. Ada masalah, pergi cari manusia, jangan cari aku. Dan redha Allah wallahu zu fadlin mempunyai kurniaan yang besar. Jadi kalau kamu berakal, kamu nak anugerah pasti yang besar. Kalau nak besar, cari daripada yang maha besar. Barulah nampak kamu cerdik. Nampak cerdik kan, mengaji tinggi, tapi bila nak anugerah, cari daripada manusia. Kan? Beli tu. Sanggup beli. Datuk Tan Sri Tun kan. Tapi itu semua hanya masa kat dunia. Bila mati, agak-agak muka nakir tanya tak? Tan Sri, siapa tuan kamu? Tak ada dah. Okey? Dan saya nak ingatkan di sini. Siapa yang ikut redha Allah, maka Allah tak kata Allah bagi kelebihan. Tengok bahasa Al-Quran. Siapa yang ikut redha Allah, Allah mempunyai anugerah yang besar. Sepatut ayat macam ni. Siapa yang ikut redha Allah, Allah bagi kelebihan. Allah tak kata Allah bagi. Allah kata apa? Allah mempunyai. Apa maksud tu? Bila Allah kata Allah mempunyai makna, Allah akan bagilah, kan? Dan bila Allah bagi bukan sedikit. Sebab apa? Allah mempunyai kelebihan yang sangat besar. Maka kalau betul kamu betul ikhlas nak kelebihan yang besar, satu je cara, iaitu ikut ya Allah redha. Sebab tu kadang-kadang kita buat amalan kan, kita begitu, ini sunnah Nabi, tak apa, yang ni pun tak salah. Okey, kalau itu yang tak salah, saya nak tanya, Allah redha tak yang tak salah tu? Allah redha ke tak? Kalau kamu cerdik lah. Bukan setakat kita kena buat yang tak salah, tapi buat yang Allah redha. Kalau kamu cerdik, pastikan bukan setakat tak salah, tapi Allah suka. Dan kamu tahu tak apa yang Allah suka? Kamu tahu tak apa yang Allah suka? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang Allah suka ialah ikut Nabi. Bukan yang tak salah, yang ikut orang ramai tak. Yang Allah suka yang ikut Nabi. Jadi kalau kamu cerdik nak ganjaran yang besar, pastikan buat yang Allah redha sahaja. Wallahu a'lam. Okey, kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Amalan yang ke-21 kan? Betul? Muka surat 60. Ini saya pernah sebut ni. Amalan yang ke-21 iaitu menyingkirkan gangguan daripada jalan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kana tu'zi an-nas. Subhanallah. Maksud dia, aku mendengar, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi berkata iaitu aku melihat seorang laki-laki yang sedang bersenang-senang di syurga. Disebabkan apa? Sebab apa dia boleh masuk syurga? Hanya kerana sebuah pokok ataupun satu dahan yang ia terbang daripada tengah jalan yang mengganggu manusia. Ada pokok yang mengganggu perjalanan, dia tebang, dia buang ke tepi. Kerana itu dia boleh masuk syurga. Okey. Jadi pula jangan besok semua pakai nak tebang pokok kan, ha? Dah tak bangun malam dah, ha? Dia maksudnya apa dia ni? Amalan yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah ialah amalan yang memudahkan urusan orang lain, menghiburkan hati orang lain. Kalau kita bangun malam, kita seronok sendiri je, pahala untuk kita je, bukan tak boleh, bagus. Sebab itulah ada orang bangun malam, puasa sunat, sedekah, tapi ahli neraka. Sebab apa? Hubungan dengan orang ramai tak baik, iaitu dia menyakiti jiran. Jadi jangan lupa hablum minallah dan hablum minan nas. Okey, hadis yang di atas itu diriwayat oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Dalam riwayat lain, sabda Nabi SAW, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qat ghusna syaukin anit tariq imma kana fi syajaratin faqata'ahu wa alqahu wa imma kana mawdu'an fa amatahu fa syakarallahu lahu biha fa adkhalahu al-jannah. Maksud dia, seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik sedikit pun pernah menyingkirkan ranting pohon berduri daripada jalan. Entah pohon tersebut roboh merintangi jalan sehingga dia memotong dan membuangnya, atau ranting itu terletak di tengah-tengah jalan sehingga dia menyingkirkannya. Maka Allah menerima, berterima kasih, Allah bersyukur kepadanya atas perbuatannya, lalu Allah memasukkannya ke syurga. Cuba bayangkan, ha? Ni hadis ni, dua hadis ni, dia boleh masuk syurga sebab apa? Ha? Memudahkan urusan orang di mana? Dunia lah, dunia. Cuba bayangkan, kalau kita sampaikan ilmu pada orang, kita memudahkan urusan orang untuk jalannya menuju ke syurga, lagi besar pahala. Sebab tu Allah kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani. Siapa lagi perkata yang paling baik? Siapa lagi daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, beriman kepada Allah, dan dia beramal soleh, dan dia berkata, aku adalah daripada orang yang menyerah diri. Siapa lagi lebih baik daripada orang yang buat kerja dakwah? Yalah, kalau buang pokok tengah jalan memudahkan urusan dunia orang, menyampaikan ilmu berdakwah memudahkan urusan akhirat, lagi besar pahala. Dan itulah kerja para nabi. Wallahu alam. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Bacalah. Biasa guru yang baca, anak murid baca. Kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنام